Betul ni adik-adik, Ustazah nak ajar betul ni. Orang lelaki dia suka guna ayat tu. Dia suka bila kita sebut perkataan tu. Awak, ini awak, Ustazah adalah panggil apa-apa. Contohlah panggil sayang ke abang ke kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, hadisnya panjang, saya baca terjemahan saja, masya-Allah. Hendaklah kamu jika aku beritahu tentang lelaki penghuni syurga di kalangan kamu. Nabi bersabda, mahukah kamu jika aku beritahu tentang lelaki penghuni syurga di kalangan kamu? Nabi tanya. Jadi kita nak tahulah sama ada lelaki ataupun perempuan. Nabi sebut lelaki tetapi mewakili perempuan juga. Nabi sebut Nabi di dalam syurga, syahid di dalam syurga, siddiq di dalam syurga, bayi yang meninggal di dalam syurga, dan juga seorang lelaki yang menziarahi saudaranya di pinggir kota semata-mata kerana Allah di dalam syurga. Hendaklah kamu jika aku beritahu tentang wanita penghuni syurga di kalangan kamu. Masya Allah. Tadi penghuni syurga di kalangan lelaki, sekarang penghuni syurga di kalangan wanita. Wanita, Nabi pun sebut wanita yang penyayang. Semua penyayang tak kat sini? InsyaAllah. Banyak beranak. Banyak anak tak? InsyaAllah. Subhanallah. Setakat ni Ustazah ada 7 orang anak. Alhamdulillah. Yang sulung dikatakan satu, yang kecil dalam 3 bulan. 4 perempuan, 3 lelaki. Okey, ini disebutkan ni sebab bila banyak anak perlu banyak sabar, perlu banyak usaha, perlu banyak redha. Okey. Dan sering kembali jika ia berbuat salah, dia akan berkata kepada suaminya, ini tanganku di dalam tanganmu, aku tidak akan dapat melelapkan mataku kecuali jika kamu redha. Okey, dengar tak? Faham tak? Oh, faham tu bila sebut bab isteri tu ya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini hadis hasan sahih Al-Jami'. Hadis yang hasan dan sahih. Saya nak ulang lagi sekali. Sebab dah pukul 11 malam ni kan. Bukan tuan-tuan puan-puan je mengantuk. Saya pun dah mula rasa nak tidur ni. Tapi kalau penceramah tidur memang pelik lah. Okey. Sekali lagi Nabi kata, maukah kamu aku beritahu tentang lelaki penghuni syurga di kalangan kamu? Nabi pun sebut, Nabi kata, Nabi di dalam syurga, orang yang syahid di dalam syurga, orang yang siddiq, orang yang sentiasa berkata benar, melakukan kebenaran di dalam syurga, bayi di dalam syurga, dan juga seorang lelaki yang ziarah saudaranya di pinggir kota semata-mata kerana Allah di dalam syurga. Orang yang suka bersilaturahim, ziarah orang kerana Allah, masuk syurga, Nabi kata. Lalu ada hadis yang lain yang saya nak bacakan. Nabi bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki yang menempuh satu perjalanan nak pergi ziarah saudara dia. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk bertanya kepadanya. Malaikat ni pun pergi bertanya, apakah tujuan kamu nak ziarah saudaramu? Adakah kamu ada kepentingan untuk pergi ziarah? Lalu jawapan lelaki ini, tidak, aku tak ada kepentingan apa-apa. Kita kadang-kadang nak ziarah kawan-kawan ada sebab. Sebab masa tu kita nak jual takaful contohnya. Masa tu kita ada nak jual produk. Kalau tak ada apa-apa sebab, saja-saja nak ziarah, orang zaman sekarang tak ziarah. Bahkan kalau kita cakap, jom nak pergi ziarah, kenapa, ada apa? Dia ada buat makan-makan ke? Soalannya kena ada sebab. Tapi lelaki ni jawab, tidak, aku tidak ada apa-apa sebab dan tak ada kepentingan. Aku menziarahinya kerana aku mencintai kerana Allah. Lalu Allah memerintahkan malaikat itu supaya bagi tahu kepada lelaki ini, kerana kamu mencintai saudara kamu kerana Allah, kamu dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini yang disebut golongan yang saling kasih mengasihi, sayang menyayang, cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, hendaklah kamu jika aku, maukah kamu jika aku beritahu tentang wanita penghuni syurga di kalangan kamu? Iaitu Nabi kata wanita yang penyayang, yang kedua wanita yang beranak banyak, dan yang ketiga iaitu wanita yang akan kembali kepada suaminya bila dia buat salah. Bila buat salah dia pergi jumpa suami dia,
Lalu dia berkata, ini tanganku di dalam tanganmu. Maksudnya aku ini di dalam jagaanmu. Aku tidak akan dapat lelapkan mataku kecuali jika kamu redha. Subhanallah. Iaitu isteri yang solehah. Masya Allah. Isteri yang baik kalau dibuat salah dengan suami, dia tak boleh tidur selagi suami tak cakap aku redha. Suami tak cakap aku minta maaf. Jadi insya-Allah para lelaki sekalian, kalian ada ciri-ciri suami yang soleh yang disebutkan tadi, dan wanita di sini ada ciri-ciri isteri yang solehah. Esok kalau buat salah, jangan tidur selagi mana tak settle. Tak kiralah siapa buat salah, tapi minta maaf saja dengan suami. Bang, saya minta maaf bang, kalau itu tak ikhlas. Bang, saya minta maaf atas kesilapan saya. Awak redha tak dengan saya? Betul ni adik-adik, Ustazah nak ajar betul ni. Orang lelaki dia suka guna ayat tu. Dia suka bila kita sebut perkataan tu. Awak, ini awak, Ustazah adalah panggil apa-apa. Contohlah panggil sayang ke abang ke kan. Contohlah panggil abang, contoh kan. Takkan nak panggil adik pula kan. Sayang ke apa-apalah. Sayang, abang, saya minta awak redha dengan saya. Awak redha tak dengan saya? Lagi dia tak cakap, lagi tu minta, awak redha tak dengan saya? Dia pun cakap ngantuk, redha. Betul ni? Lepas tu cakap, saya minta maaf dengan awak sebelum tidur, salah, minta maaf, saya minta awak redha dengan saya. Lepas tu dia cakap, ya, skrip sama je, seperti semalam. Dia cakap, saya maaf, saya redha. Subhanallah. Kenapa ya? Ustazah nak bagi tahu esok awak kena ingat ni, bila awak dah nikah esok ingat ni. Kita tak mampu nak jadi isteri yang terbaik. Kita tak mampu nak jadi isteri yang sempurna. Kita tak mampu nak taat. Kita nak jaga hati dia. Kita nak buat sama juga lelaki ya. Tak mampu nak jadi suami yang terbaik. Tapi kita boleh jadi isteri yang baik bila kita boleh minta maaf. Kita boleh minta redha. Lalu suami kita kata, ya saya maaf, ya saya redha. Walaupun tak ada berlaku apa-apa pun hari itu. Saat itu kita jadi isteri yang terbaik. Sebab apa? Apabila seorang wanita dapat redha suaminya, maka syurgalah baginya. Kalau nak bagi syarat jadi isteri yang sempurna baru dapat redha suami, berat. Kita isteri yang lemah kadang-kadang menyakiti hati suami dengan lidah kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak layan dia dengan sempurna sebab kita ni tak puas hati, ada bengkak dalam hati, kita pun muka masam, tak senyum. Betul? Sebab kita manusia biasa, kita mesti buat salah. Tetapi bagaimana nak jadi isteri yang terbaik bila kita dapat redha? Paling mudah sebelum tidur minta maaf, minta redha. Suami pun cakap, yelah saya maafkan, saya redha. Dah, kita pun boleh senyum, tidurlah dengan lena. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah.